Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan dengan sesi pengenalan ERPH untuk sekolah kita SK Ladang Mutiara. Okey, jadi ERPH ni saya dah masukkan dia ke dalam Google Classroom cikgu-cikgu. Jadi cikgu kena masuk dan Google Classroom menggunakan ID D5 masing-masing. Okey, menggunakan ID D5 masing-masing. Okey, masuk dalam Google Classroom. Okey, jadi bila masuk dalam Google Classroom, dia akan ada kelas-kelas ni, kita panggil kelas lah, kelas maya kita. Okey, jadi ERPH cikgu ada dalam cikgu cari nama 2021 ERPH guru untuk arus perdana, pendidikan khas dan prasekolah. Okey, kalau untuk pentadbir, dia kalau contoh kalau macam GPK, dia akan tulis dekat sini untuk guru penolong kanan. Untuk guru besar, dia akan tulis dekat sini untuk guru besar. Jadi untuk cikgu, dia akan tulis perdana, pendidikan khas dan prasekolah. Yang ini untuk semua cikgu selain dari pentadbir. Okey, klik pada classroom ni. Okey, pergi dekat classwork. Ada dekat classwork ni. Okey, di sini saya dah masukkan minggu 17 sehingga sebab kita ada PDPR, jadi saya masukkan minggu 17 sehingga minggu 42. Okey, sehingga minggu 42. Jadi ini adalah topik, kita namakan dia sebagai topik lah. Topik ni adalah untuk minggu, dan dalam minggu ni, okey, dalam ni saya dah selitkan ERPH yang cikgu perlu buat. Contoh dia, kalau saya punya ni, saya klik dekat sini, dia akan keluar lah ERPH ni macam ni. Okey, dan macam mana nak menulis ERPH ni, cikgu boleh tengok video yang saya dah buat cara penulisan ERPH. Okey, kemudian kita patah balik. Okey, jadi ini adalah minggu. Kalau macam cuti penggal ni, cuti penggal saya dah masukkan juga contoh paparan untuk cuti penggal. Okey, seperti ini. Okey, kemudian minggu-minggu topik ni semua saya masukkan minggu. Jadi setiap satu minggu dia akan ada satu topik. Maksud dia minggu 21 dia dalam satu topik lain, minggu 22 dia dalam satu topik lain. Jadi dia tak bercampur. Jadi kalau cikgu nak cari pun akan datang, dia senang. Cikgu cuma cari nama minggu sahaja. Okey, kemudian di bawah sekali tu, di sini, okey, di sini 1 hingga 14. Ini adalah maklumat-maklumat yang perlu ada dalam buku Physical RPH. Dalam buku Physical RPH dia ada benda ni lah. Jadi dalam ERPH ni pun saya masukkan sekali. Okey, ada kulit. Okey, contoh kulit dia seperti ini, kulit depan, sama macam buku Physical RPH saya dah masukkan. Okey, kemudian nombor 2 saya juga telah masukkan maklumat guru. Maklumat guru ni nanti cikgu kena isi. Dekat sini ada langkah-langkah saya dah masukkan. Cikgu kena isi mengikut maklumat cikgu lah. Contoh dia macam ni. Okey, yang ini saya akan tunjuk dalam video akan datang macam mana untuk mengisi maklumat peribadi cikgu ni. Okey. Okey. Kemudian dalam ni juga ada maklumat ham. Maklumat ham ni seperti inilah
Okey, 6 matlamat pendidikan strategik, falsafah pendidikan kebangsaan, ikrar hari guru, komponen dan sebagainya lah. Ini maklumat am. Jadi yang ini cikgu tak perlu buat apa-apa. Yang cikgu perlu buat tadi adalah dan betulkan dalam tentang maklumat peribadi ni tadi. Okey, kemudian seterusnya ada pekeliling. Pekeliling pun cikgu tak perlu buat apa-apa. Okey, pekeliling ni saya dah masukkan pekeliling tentang penyediaan RPH, penulisan RPH dan sebagainya lah. Jadi yang ini cikgu tak perlu buat apa. Okey, kemudian seterusnya takwim persekolahan pun sama. Yang ini pun cikgu tak perlu nak buat apa. Takwim persekolahan ni lebih kepada tarikh hari-hari bersekolah. Okey, ini pun tak perlu buat apa-apa lah. Okey, kemudian senarai tugas guru. Yang ini cikgu perlu edit. Senarai tugas guru ni cikgu perlu edit. Edit mengikut tugas-tugas yang cikgu pikul lah, yang cikgu sandang. Okey, dekat sini saya dah nyatakan, saya dah tuliskan apa yang cikgu perlu buat. Okey, contoh dekat sini. Yang ini nanti saya akan masukkan dalam video akan datang. Saya tak boleh masukkan dalam ni, nanti video ni jadi terlalu panjang kan. Okey, nanti jadi cikgu isikan lah. Okey, kemudian ada seterusnya dekat sini tadi senarai tugas guru ni ada senarai jawatan, ada senarai tugas. Okey, jadual waktu. Jadual waktu ni cikgu tak perlu buat apa-apa. Okey, saya dah masukkan secara keseluruhan mengikut kelas. Mengikut kelas dan juga jadual mengikut nama guru. Jadi kalau perlu di print, cikgu pilih mana-mana jadual. Katakan jadual Cikgu Saleha. Okey. Kalau di print, pilih nama cikgu dan print saja mengikut jadual cikgu. Okey, kemudian seterusnya DSKP. DSKP ni tak perlu buat apa-apa. Saya dah masukkan semua sekali DSKP dalam ni. Jika perlu di print, cikgu pilihlah DSKP untuk mana-mana mata pelajaran. Okey, dekat sini ada penerangan tentang kurikulum, ada manual, apa semua. Cikgu boleh tengoklah nanti. Yang ini semua mata pelajaran saya dah masukkan daripada yang ini tahun 6. Kemudian dekat bawah sini tahun 5. Bawah sini tahun 4. Bawah lagi tahun 3. Bawah lagi tahun 2. Bawah lagi tahun 1. Cuma untuk prasekolah dan pendidikan khas saya tak masukkan sebab saya tak berapa nak dapat saya tak dapat maklumat. Saya sedang mencari maklumat DSKP untuk dua kelas ni lah, pendidikan khas dan prasekolah. Nanti saya boleh rujuk pada cikgu dia. Okey, seterusnya sasaran mata pelajaran. Sasaran mata pelajaran ni yang cikgu perlu edit juga. Sama macam dalam buku fizikal RPH, sasaran mata pelajaran ni saya cuma scan dan copy masuk dalam ni saja, dan cikgu perlu edit sasaran mata pelajaran ni. Okey, apa sasaran cikgu? Okey, macam ni nak buat. Yang ini semua saya akan masukkan dalam video akan datang. Okey, seterusnya kita ada PBD, markah murid. Okey, jika perlu dimasukkan cikgu punya PBD dalam Excel apa semua, cikgu boleh masukkan dalam ni lah. Okey, boleh masukkan dalam ni. Okey, kemudian pertemuan perbincangan profesional. Yang ini kita boleh segala perbincangan pertemuan profesional ni macam mesyuarat ke apa kan, kita boleh typekan dalam ni. Okey, typekan ni seberapa banyak pertemuan. Dekat sini ada 3 muka surat saya letakkan. Kalau tak cukup nanti bagi tahu saya boleh tambahkan lagi. Okey, kalau tak cukup saya boleh tambahkan lagi. Okey, kemudian dekat sini sebenarnya ada aktiviti guru.
Yang ini pun cikgu perlu edit juga. Aktiviti guru perlu update. Aktiviti guru sama macam dalam buku fizikal RPH. Aktiviti ni kita tulis apa nama, sambutan ke, sambutan perayaan ke, apa sajalah. Okey, yang ini perlu di-update. Okey, perlu di-update. Okey, kemudian macam mana nak update nanti saya akan tunjuk video akan datang lah. Okey, kemudian seterusnya kita ada catatan ulasan pemantauan. Ini apabila selepas dipantau, nanti GPK dia akan pemantau dia akan turunkan tanda tangan di sinilah. Okey. Macam mana nak turunkan tanda tangan ataupun nak tulis catatan ni, nanti saya akan buatkan satu video khusus untuk GPK, untuk pemantau. Okey, jadi ini adalah kulit pembahagi, sama saja. Okey, sama saja. Jadi untuk sesi pengenalan ni saya rasa itu sajalah. Okey, nanti untuk macam mana untuk mengeditnya, nanti saya akan buatkan dalam video yang akan datang. Okey, terima kasih. Bye.